Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Macam biasa, tunjukkan sokongan anda dengan like, share dan subscribe di channel ini. Video kali ini agak istimewa sedikit sebab ianya berlaku atas kisah benar yang terjadi pada diri saya sendiri dan juga rakan saya. Kisah ini berlaku pada tahun 2014. Sudah hampir 7 tahun kisah ini berlalu. Setiap tahun saya dan rakan akan adakan satu program reunion berkemah di dalam hutan untuk menikmati ketenangan alam dan lupakan kerja dunia sebentar. Tetapi kali ini punya program agak kacau bilau bila adanya manusia yang tak reti menghormati ciptaan Tuhan. Dan berlakulah pelbagai kisah pelik sepanjang kami berada di dalam hutan tersebut. Kisah ini berlaku di Hutan Gubir. Hutan Gubir adalah salah sebuah tempat yang keras yang sudah diakui oleh ramai penjejak hutan. Malahan pihak berautoriti juga mengakui hal yang sama. Gubir menyimpan pelbagai sejarah dan misteri. Dengan ini, saya sertakan susunan gambar dan sedikit video untuk tatapan anda. Inilah jeti di mana kami meletakkan kenderaan di sini dan menunggu bot untuk membawa kami masuk ke dalam hutan tersebut. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak berkongsi sedikit sejarah tentang Gubir kepada anda semua yang belum tahu apakah sejarah berdarah yang pernah berlaku di sini. Seperti anda boleh lihat di dalam peta tersebut, Gubir terletak berjiran dengan negara Thailand. Ianya merupakan sempadan Malaysia-Thailand. Dan di sebelah kiri anda Malaysia, di sebelah kanannya pula negara Thailand. Tempat ini memang dipenuhi dengan kehijauan alam seperti yang anda boleh lihat di dalam peta tersebut, penuh dengan hijau. Gubir ini terletak di Sik, negeri Kedah Darul Aman. Untuk memasuki Gubir tersebut, ada dua kaedah untuk memasukinya. Kami memasuki dengan menaiki bot. Saya juga dapat maklumat bahawa ada jalan darat menaiki 4x4 untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Tapi saya belum pernah lagi cuba jalan darat. So kepada sesiapa yang pernah cuba jalan darat, bolehlah berkongsi pengalaman anda di ruangan komen. Mana tahu ada yang teringin masuk selepas tengok video saya ni. Tempat yang saya bulatkan tu di mana kami meletakkan kenderaan di situ dan kami menaiki bot di Lake Muda Jeti, Jeti Tasik Muda. Dan anak panah itulah yang menunjukkan laluan kami untuk memasuki ke dalam hutan yang penuh sejarah berdarah itu. Apakah sejarah berdarah yang saya maksudkan itu? Peristiwa Gubir yang berlaku pada 26 April 1976. Pada tarikh tersebut, satu operasi telah dilancarkan oleh pasukan keselamatan yang dinamakan sebagai Operasi Kota. Dan dalam operasi tersebut, sebuah helikopter Nuri telah ditembak jatuh di hutan Simpan Ulu Muda. Sebuah helikopter Nuri yang membawa bekalan peluru, bahan letupan untuk memusnahkan terowong rahsia pengganas komunis telah ditembak jatuh oleh pengganas komunis tersebut. Ianya telah mengorbankan 11 nyawa pejuang kita. Dalam keratan akhbar tersebut merupakan gambar perwira kita yang telah gugur dalam perjuangan mereka. Sekiranya anda ingin mengetahui kisah ini lebih lanjut, anda boleh baca artikel yang saya sudah sediakan, link di ruangan description saya di bawah ni. Kisah ini juga telah difilmkan dan filem itu bertajuk Malay Regiment, sebuah filem daripada Datuk Juri Latif Rosli yang mengisahkan tentang Operasi Gubir. Filem yang diangkat daripada kisah benar itu sebenarnya diolah daripada manuskrip yang mengangkat 7 wasiat Raja-Raja Melayu dan diterapkan dalam filem bagi membakar semangat generasi hari ini. Ideologi komunis yang dibawa musuh negara pada ketika itu harus dipatahkan. Filem ini dibintangi oleh barisan pelakon yang terdiri daripada Datuk Ahmad Tamimi Siregar, Kamal Adli, Nat Zainal, Eri Putra, Yus Waisar, Zaid Zamri dan juga Normah Damanuri. Mereka melakonkan balik watak sebenar dalam peristiwa Hutan Gubir tu. Mereka melakukan watak pejuang-pejuang kita. Macam contoh Yus Waisar sebagai Kapten Zainal, Datuk Ahmad Tamimi Siregar sebagai Major General Abu Bakar, Lan Siro sebagai Lieutenant Muda Razak, Zaid Zamri sebagai Lieutenant Hamid, Afzal Abdul Rahman sebagai Major General Abu Bakar Muda, Nat Zainal sebagai isteri Kapten Zainal, Normah Damanuri sebagai Sabariah, Eri Putra Kapten Eri, Noni Nadira sebagai Emilia, Felicia Crossley sebagai Felicia, Jessie Lim sebagai Tan Chimeng. Anda kena tengok. Kenapa saya sebut nama ni? Tengok. Bacalah artikel yang saya dah sediakan link di bawah ni tuan-tuan. Tontonlah filem The Malay Regiment tersebut. Tambahkanlah ilmu sejarah dan terapkanlah nilai patriotisme yang tinggi dengan mencintai cerita-cerita sejarah.
Saya tak naklah jadi filem spoiler. Sebab tu saya tak nak ulas tentang cerita ini dengan lebih meluas, kerana saya nak anda sendiri mengambil inisiatif untuk membaca artikel tersebut dan menonton filem tersebut. Okey, selesai bab sejarah. Sekarang kita masuk semula topik yang saya ingin ceritakan. Di sinilah tempat kami berkumpul untuk menaiki bot untuk memasuki hutan Gubir. Jumlah keanggotaan kami seramai 15 orang, yang terdiri daripada 7 orang kampung situ, dan selebihnya 8 orang itu terdiri daripada kami. Jumlah bot pula sebanyak 8 buah bot yang kami naiki. Anda kena sedia maklum bahawasanya tempat di sini adalah tempat yang paling baik untuk anda lupakan dunia luar. Oleh kerana dalam hutan tersebut memang tiada langsung liputan telekomunikasi untuk anda berhubung dengan dunia ataupun orang luar. Kaedah yang kami guna pakai untuk berhubung sesama kami di dalam ni hanya menggunakan radio. So tiada sesiapa pun yang akan dapat mengganggu anda apabila anda berada di dalam itu, kerana mereka tidak akan dapat menghubungi anda. Tetapi ada buruknya juga. Sekiranya ada apa-apa kecemasan yang berlaku, mungkin kita tidak akan dapat info daripada pihak luar. Macam yang anda boleh lihat di dalam gambar tersebut, pemandangan di sini amatlah menenangkan jiwa dan raga. Waktu gambar ini diambil lebih kurang pukul 8 pagi. Kelihatan berkabus di dalam gambar tersebut. Sangat tenang kan bila kita tengok gambar macam tu. Dan inilah antara barangan yang kami bawa seperti peralatan untuk memasak, dan juga bahan untuk masakan seperti beras dan lain-lain lagi lah, dan juga barangan peribadi yang lain. So gambar ini diambil sekitar pukul 9 pagi, di mana kami sedang memuatkan barangan ke dalam bot masing-masing dan sedang bersiap untuk bertolak masuk ke dalam hutan. Perjalanan kami mengambil masa 6 jam. Kalau anda naik bot, bersiap sedialah untuk cabaran-cabaran yang akan menanti anda sepanjang anda dalam perjalanan ke sana. Jangan risau, nanti anda akan dapat lihat apakah cabaran yang saya maksudkan itu. Yang penting jangan skip video ini, kerana anda akan mungkin terlepas isi-isi penting. Anda nak skip iklan tiada masalah, tapi jangan skip video, sebab anda kena dengar dengan jelas penceritaan saya. Barulah anda akan faham jalan cerita ini. So lebih kurang pukul 10 pagi, selepas selesai kami masuk barang ke dalam bot, selepas tekong bot selesai membuat pemeriksaan enjin dan keadaan bot, kami semua pun bertolak dari jeti menaiki bot untuk memasuki ke hutan Gubir. Untuk sampai ke hutan Gubir ni, kita akan melalui ikut Sungai Muda. Sungai Muda ini ialah sungai terpanjang di negeri Kedah yang terletak di utara Malaysia. Sungai ini berukuran 178 km dan melalui daerah-daerah Baling, Sik dan Kulim selain Kuala Muda sebelum menemui Selat Melaka. Waktu kami naik bot pada peringkat permulaannya sangatlah tenang. Siap boleh tidur lagi. Yalah, memang boleh tidur lah kan, sebabnya speed sebuah bot pun tak boleh nak laju. Lebih kurang dalam 30 hingga 50 km per jam sahaja kelajuan kami menyusuri sungai ini. Kalau laju lagi rasanya terbalik barang-barang, sekali dengan orang pun terbalik. Okey, tentatif program kami hendak bermalam di dalam hutan selama 2 malam. So 3 hari 2 malam lah kami nak berehat di dalam hutan ni. Kalau pergi 2 hari 1 malam memang tak puas, sebabnya perjalanan nak masuk pun mengambil masa 4 hingga 5 jam sekiranya anda menaiki bot, dan juga sekiranya tiada apa-apa masalah yang berlaku ketika anda dalam perjalanan. Nak masuk ke dalam tu pun bukannya mudah. Bukannya jalan yang lurus seperti anda naik highway. Sudah pastinya banyak cabaran menunggu dan akan menggunakan tenaga yang banyak sehingga meletihkan anda. So cadangan saya lebih baik masuk bermalam, sekurangnya 2 malam, baru anda boleh dapat masa yang berkualiti di dalam tempat yang penuh dengan kehijauan serta ketenangan. Kalau pergi 2 hari 1 malam ni, rasa rushing sikit lah. Cuaca waktu ni pun cantik, walaupun dah tengah hari, tak begitu panas. Kalau tengok pada keadaan cuaca, mungkin kami punya nasib cantik lah kan, sebabnya tiada kebarangkalian untuk turun hujan. Kalau masuk hutan ni, hujan renyai okey lagi. Tapi kalau hujan lebat, segala aktiviti boleh jadi terganggu. Dan sudah pastilah akan basah lencun. Walaupun anda tidur dalam kemah sekalipun, confirm anda akan comot dengan tanah selut sebab hujan kan. Tapi itulah ragam dan suasana hutan. Nak cari keselesaan memang tiada lah dalam hutan.
Tapi kalau nak cari ketenangan, insya-Allah. Gambar ini diambil sekitar pukul 11.30 pagi. Perjalanan sudah pun 1 jam 30 minit, tetapi kami masih lagi tidak memasuki kawasan peringkat tengah dan seterusnya peringkat hulu sungai. Dekat situlah cabaran-cabaran yang telah bersedia menunggu kami dengan setia untuk kami mengharungi liku-liku kehidupan yang dapat menyemputkan nafas semua orang. Waktu ni semua orang masih dalam mood santai lagi. Kalau anda tengok dalam gambar ni, semua muka masih ceria lagi. Nampak boleh senyum lagi. Tak apa. Belum sampai masanya lagi. Senyum dulu puas-puas. So, time ni memang santai lah kan, dengan pemandangannya, dengan anginnya. Kalaulah anda boleh tengok gambar saya yang sekarang ini, yang tengah bersandar, memang jelaslah, terbuktilah kami semua dalam mood santai. Santai, tambah bosan, tambah juga mengantuk, tambah juga lapar. Saya pun pelik, kenapa saya selalu lapar? Okay guys, ada satu kawasan ni. Kawasan ni yang mana bila saya sampai kawasan tu, terus saya rasa lain macam. Lain macam tu, dia umpama cuak, ataupun goyang, ataupun fobia. Saya pun tak tahu nak ungkap rasa dan perasaan tu macam mana. Tapi bila sampai je kawasan ni, cuba dah fokus kawasan ni. Yes, kawasan di mana ada rumput rumpai sungai ni. Time ni saya agak cuak sikit guys. Bukan sikit kot, rasanya cuak banyak kot. Bergoyang juga lutut saya bila tengok suasana macam tu. Saya cuak bukan sebab apa guys. Cerita dia macam ni. Anda pernah tengok tak filem Anaconda? Kalau anda pernah tengok, ada satu scene tu, kawasan dia lebih kurang macam sungai ni punya keadaan, dengan rumput rumpai yang tebal. Lepas tu ada ular di bawah rumput rumpai tu. Sebab itulah saya cuak sikit. Lutut memang agak bergoyang sedikit time tu. Sebab apa? Sebab teringatkan cerita Anaconda tu. Biasalah banyak sangat tengok movie. Time ni memang dalam kepala otak saya, memang fikiran saya dalam tu, ada ular yang besar macam Anaconda tengah menyorok di bawah rumput rumpai tu. So time ni memang dalam hati saya berkata, aduh, bilalah aku nak lepas kawasan ni. Kenapalah kawasan ni rasa macam panjang sangat. Dia punya scene tu, filem Anaconda punya scene dengan tempat ni punya scene lebih kurang sama. So sebab itulah yang membuatkan saya teringat tentang scene cerita Anaconda dan scene di mana saya melalui sungai yang penuh dengan rumput rumpai ini. Tapi mungkin tu saya punya fobia lah kot. Okey, kalaulah anda boleh lihat di dalam gambar yang sekarang ni, tadi kita dah melalui sungai muda yang pada awalnya santai. So sekarang ni kita dah masuk ke kawasan peringkat tengah sungai, di mana kami dah mula melangkah masuk ke fasa liku-liku yang mencabar. So apabila anda memasuki ke susur sungai ni, air tu taklah begitu dalam. Senang cerita, kawasan sini airnya cetek sahajalah. Air cetek merupakan satu cabaran juga. Kenapa saya kata ianya merupakan satu cabaran? Kerana apabila memasuki kawasan yang cetek, propeller bot tidak dapat diturunkan ke dalam air untuk mengemudi bot. Sebabnya risau propeller tersebut akan pecah sekiranya terkena batu besar. Kalau propeller bot pecah, kita kena ganti seketul yang baru terus. So kami memang sediakan siap-siap propeller lebih. Sekiranya pecah, bolehlah ganti yang baru. Sebab dalam hutan ni tak ada kedai hardware. So better sediakan siap-siap. Sebabnya peratusan ataupun kebarangkalian propeller untuk pecah sangat tinggi di kawasan ini. Tambah-tambah kawasan yang arus airnya itu deras. Bila arus airnya deras, kekuatan arus itu dapat menolak batu yang besar di dalam air keluar daripada lokasi asalnya, dan mungkin boleh menyebabkan propeller berlanggar dengan batu sehingga pecah. Macam yang anda boleh lihat di dalam gambar tersebut, keadaan air cetek di kawasan sini dan jernih. So sekarang kami beramai-ramai parking boat dekat sini untuk menunggu konvoi boat yang lain untuk berkumpul sekali. Dalam masa yang sama, kami siapkan mental dulu agar tidak koyak untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Ada yang tengah salin baju sebab kami akan main basah selepas ni. Sebabnya fasa yang sekarang ni merupakan fasa di mana kami semua tak akan sentiasa berada di dalam bot. Kami semua kena membanting tulang untuk menolak bot ke kawasan yang dalam sedikit untuk propeller bot boleh diletakkan di dalam air dan dapat mengemudi bot seperti biasa. Senang cerita macam ni lah. Kalau kawasan cetek, kami semua kena turun daripada bot dan tolak bot. Bila dah sampai kawasan yang dalam sikit, yang selamat untuk propeller dilepaskan di dalam air, maka kami akan lompat masuk dalam bot semula untuk teruskan perjalanan. Begitulah berulang-ulang situasinya sehinggalah kami sampai ke destinasi yang ingin dituju. Kalau nak tolak bot sepanjang masa ni, barai boh.
Silap-silap cancel plan masuk hutan. Semua patah balik-balik ke JT, kemah kat JT lah. Okey, misi pun bermula. Di sini kami semua menolak bot masing-masing. Dekat sini arusnya tak berapa kuat sangat, so cabarannya pun taklah begitu sukar. Anda kena faham, kami bergerak masuk melawan arus. So bila tolak bot ni lawan arus, memang semput sikit lah. Berbeza pula ketika kami keluar daripada hutan nanti. Time kami keluar dari hutan nanti, nak balik ke JT, kami sudah tidak melawan arus. Macam orang putih kata, follow the flow. Makanya kerja time balik nanti taklah teruk sangat. Mula-mula nak masuk ni je teruk sikit sebab kena lawan arus. So far, arus dekat kawasan sini tak kuat sangat, jadinya semuanya berjalan dengan tenang. Walaupun berjalan dengan tenang, muka abang tu, muka saya lah tu, tak berapa tenang. Tengah semput tu tapi tahan macu. Okey, anda boleh tengok bot yang ketinggalan di belakang. So time ni sekitar pukul 12.30 tengah hari. Perjalanan dari JT ke sini selepas kami bertarung menolak bot di kawasan air yang cetek berarus perlahan itu dah mengambil masa selama 2 jam. Time ni kami semua tengah berehat sambil menunggu konvoi yang ketinggalan di belakang yang masih lagi bertarung menolak bot untuk sampai dekat kami dan berkumpul semula ramai-ramai. Time ni kami semua ambil keputusan untuk makan dulu sebab pagi tadi tak sempat sarapan. So kami semua nak makan dulu sebab fasa yang seterusnya bertambah mencabar daripada sebelum ni. So kena bagi ada tenaga dululah sebelum masuk ke cabaran yang seterusnya. Sedang kami asyik berehat menikmati roti bersalut kaya, nampaknya nasib tidak menyebelahi kami. Sebab semasa sedang asyik berehat, cuaca pun berubah dari panas ke mendung, dan daripada mendung maka turunlah hujan. Hujan turun dengan renyai. Kami pun segera bersiap sedia untuk meneruskan perjalanan sebelum hujan mulai lebat. Sekiranya hujan lebat, maka peratusan untuk kemerbahayaan di sungai itu sangatlah tinggi. Mungkin boleh jadi kepala air yang datang dari hulu sungai, dan bila turunnya hujan, arus akan menjadi deras dan akan menyukarkan lagi pergerakan kami. Tambahan lagi bila kami menyusuri di kawasan jeram. Inilah kawasan jeram yang saya maksudkan seperti dalam gambar. Inilah cabaran yang harus kami hadapi. Saya hanya mampu tangkap beberapa keping gambar sahaja sebab pada waktu ni semua kena lebih berhati-hati dan lebih fokus kepada keselamatan. So saya simpan kamera dan teruskan kerja menolak dan mengawal bot agar tidak terbalik. Untuk pengetahuan anda, ada lagi jeram yang sangat mencabar di mana arusnya hampir membuatkan bot kami terbalik. Ada yang hanyut di bawah arus, terjatuh di dalam air kena tersepak batu ketika menolak bot. Tetapi Alhamdulillah tiada apa-apa yang berlaku dan keadaan dapat dikawal. Selepas hampir sejam kami bertarung dengan jeram yang deras arusnya itu, sekarang kami dah sampai di kawasan yang airnya agak tenang. Macam yang anda boleh lihat di dalam gambar ni, hujan dah mulai renyai dan kami semua sangat penat. So semua ambil keputusan untuk berehat sebentar. Time rehat ni saya ambil peluang untuk mandi, untuk segarkan semula badan ni. So kawasan jeram kami dah lepas. Fasa yang seterusnya fasa untuk kami bertenang lah, sebab air pun tidak begitu cetek dan di sini tekong bot pula dapat mengemudi bot seperti biasa. So sekarang kami sambung perjalanan. Fokus guys, part sini sila tambahkan lagi fokus anda, sebab apa yang bakal jadi nantilah merupakan punca berlakunya segala keanehan. Biasalah bila masuk hutan ni bukanlah tempat kita. Sekiranya jadi perkara aneh yang berlaku dalam hutan tu tak pelik lah kan, sebab ada makhluk lagi lama yang dah berkampung di dalam ni. Tapi yang peliknya, bila salah seorang daripada kami membuat masalah, start daripada situ kami terima pelbagai gangguan. Fokus. Okey, cerita dia macam ni. Dalam perjalanan kami menyusuri sungai itu, pada waktu ini ada dahan pokok yang bersaiz sedang-sedang sahaja telah jatuh melintang di laluan sungai yang saya bulatkan itu dan menghalang laluan kami. Dahan itu agak berat untuk kami alihkan dengan begitu saja. Jadi kami pun membuat keputusan untuk guna chainsaw dan potong dahan itu menjadi beberapa keratan untuk memudahkan kami mengangkat dan mengalihkannya daripada laluan sungai itu. So settle lah kan, boleh sambung perjalanan semula lah. Tetapi yang bodohnya tindakan manusia itu selepas potong dahan tu tanpa ada apa-apa sebab,
Dia pergi tebang pokok besar, di mana dahan tadi tu jatuh daripada pokok besar itu. Kami semua menghalangnya untuk berbuat demikian. Yalah kan, untuk apa nak tebang pokok yang masih hidup lagi tu? Dah buang dahan pokok tu, selesailah, teruskan je lah perjalanan. Dia tak hiraukan kami punya teguran. Dengan lantangnya dia menjawab kepada kami sebegini, tak payah risau, tak ada apa pun lah. Hampa orang luar, aku orang sini. Aku dah bagi tahu tu ayah hutan ni dah aku nak masuk. Beratus kali dah aku masuk keluar hutan ni, depa pun dah kenal aku dah. Kalau anda dengar dia cakap macam ni, panas hati tak? Dah lah bodoh, lepas tu menyusahkan orang. Bila dia potong pokok tu, dia bajet pokok itu tumbang ke arah hutan, tetapi pokok itu tumbang di laluan sungai. Dah jadi satu kerja pula, kami semua kena gotong royong bersihkan tahi dia. Time ni kami semua memang dah bebal dah dengan dia. Tapi bila fikir balik, malas nak tegangkan lagi keadaan, kami bersihkan dan clearkan laluan sungai itu semula dan teruskan perjalanan kami. Nama manusia tersebut saya tak bolehlah bagi tahu anda. Dia bukan daripada kalangan grup kami, dia orang kampung situ. So memandangkan nama manusia itu saya tak boleh dedahkan, saya sendiri yang akan bagi nama dekat dia. Dengan ini saya gelarkan nama dia sebagai Jaeger. Muka Jaeger juga banyak yang saya crop dan saya hitamkan mukanya. Sebab tu kalau anda perasan pada awal video tadi, time kami berehat, ada seorang muka tu saya tutup identitinya, iaitu Jaeger. Tak lama selepas itu tuan-tuan, bot yang dia bawa tu, bot dia sahaja yang tiba-tiba rosak. Manakala bot kami yang lain masih dalam keadaan baik dan tidak menghadapi sebarang masalah. Nasib baiklah ada pomen dalam kalangan kami. Dia yang tolong perbetul balik bot tu. Pelik kan, selepas dia potong pokok tu, tak lama lepas tu bot dia saja yang bermasalah. Lama juga pomen ambil masa untuk perbaiki bot, sampai ada seorang berada ni sempat lagi lempar jala. Tapi itulah, adakah masalah itu hanya kebetulan ataupun memang ada something yang cuba memprotes tindakan Jaeger kerana memotong pokok tadi? Selepas bot dah okey, kami ambil keputusan untuk cari tempat yang sesuai berdekatan situ untuk kami jadikan base camp kami. Untuk kami pasangkan kemah, bermalam dan berlindung di situ. Inilah kawasan yang telah kami pilih. Inilah suasana hutan dan lokasi yang akan kami bermalam. So macam biasalah, lepas jejak kaki di darat ni, kami pun membuat pembahagian tugas. Setiap orang ada tugas masing-masing. Yang arif bab hutan dan sungai, mereka akan pantau dulu kawasan sekitar situ untuk buat apa-apa yang patut. Yang lain pula ditugaskan dengan tugas masing-masing lah. Contohnya cari kayu api, cari pot yang sesuai untuk naikkan kemah dan ruangan solat. Yang bawa jala tadi tu, sah-sah lah tugas dia kena cari makanan. Sumber makanan yang mudah didapati di sini, ikan je lah. Nak buat jerat pun boleh, tapi itulah, jerat ni bergantung pada nasib lah. Kalau dapat hasil lumayan tu, rezeki lah. Ada juga dari kalangan kami yang pergi membuat jerat pada masa ini. Dalam masa yang sama, mereka pergi mencari kayu api. Di sinilah base camp kami dan di sinilah kami parking boat kami. Jam pada masa ini sekitar pukul 4 petang. Kami mengambil masa 6 jam dari jeti untuk sampai ke destinasi kami. Tambah pula dengan problem si Jaeger potong pokok, bot pula problem. Dekat situ saja kami dah habis masa hampir 1 jam tuan-tuan. Tambah pula dengan kami ambil masa untuk berehat sebelum sampai ke sini. Masa untuk berehat saja kami rasa kami dah habis dekat 30 minit. So kalau kata anda masuk sini tanpa mengambil masa rehat dan tanpa berlaku apa-apa masalah, mungkin perjalanan anda hanya akan mengambil masa dalam 3 atau 4 jam saja. Dalam ni ada yang tidur dalam kemah, ada juga yang tidur menggunakan hammock sahaja. Tapi saya lebih suka tidur dalam hammock lah kalau masuk hutan yang agak angkir sedikit. Ini atas pendapat masing-masing lah. Pendapat ni subjektif. Saya lebih memilih untuk tidur dalam hammock sebab sekiranya ada apa-apa berlaku di kawasan sekitar, kita boleh terus nampak. Dan jika perlu lari, masa untuk kita ambil nak lari tu cepat berbanding tidur dalam kemah. Kalau tidur dalam kemah, contohlah kalau ada apa-apa yang melintas di sekeliling kemah, kita kena buka zip pintu kemah tu dulu untuk lihat atau mencari bunyi sesuatu yang melintas itu. Nak lari pun agak mengambil masa sebabnya nak buka zip lagi, nak pakai kasut lagi, nak cari barang itu, barang ini lagi. Tapi masing-masing ada pro and con lah. Kalau kemah ni daripada segi keselamatan tu tinggi sikit lah. Kalau ular nak masuk ni dalam kemah susah sikit. Tapi hammock ni terdedah, tiada pelindungan. Pendapat ni subjektif. So ini hanya sekadar pendapat saya saja. Masing-masing berbeza pendapat. So dalam gambar tu pada mulanya saya nak test kukuh atau tidak hammock yang saya ikat tu. Tapi bila test, sedap pula rasa, sempatlah tidur Ustaz beberapa minit. Okey, tugas saya di sini diarahkan untuk siang ikan. So sementara tunggu berada kita ni menjala ikan, apa salahnya saya tidur sebentar kan? Okey, inilah hero kami sebab dialah kami kenyang dalam ni.
Banyak juga ikan yang dapat. Ada lagi yang bawa jala, tapi balingan jala rakan saya yang lain tak dapat menandingi balingan jala brother ni yang bulat elok, dan hasilnya pun elok. Ikan sungai yang banyak kami dapat dekat sini ialah ikan kelah dan tengas lah. So dapur gas kecil ni kami guna untuk masak air saja. Kalau nak masak nasi pakai dapur gas ni tak berapa efisien. Sebabnya yang masuk hutan ramai, so untuk lauk dan nasi kami gunakan dapur kayu api untuk masak nasi dan lauk. Okey, ikan pun dah dapat, maka tugas saya pun bermulalah sebagai tukang persiang ikan. Ikan yang kami dapat antaranya ikan kelah dan tengas. Ikan kelah dan tengas ni adalah satu spesies ikan yang banyak tulang, tapi bukan tulang halus. Kalau tulang halus ni boleh memudahkan anda tercekik. Tulang ikan pada kelah dan tengas ni banyak, tapi tulangnya besar. So kalau nak selamat, sedap dimakan, goreng ikan tu sehingga garing isi dan tulangnya. So tak kalut dah lah nak asingkan tulang daripada isi. Itu cara saya lah. Saya suka yang garing. Kalau anda punya selera, saya tak tahulah. So dalam masa saya tengah persiang ikan ni, mereka juga yang lain tengah bersiap untuk masak nasi dan buat kayu api. Cabaran juga untuk buat kayu api sebabnya time kami masuk ke dalam ni hujan kan. So kayu pun jadi lembap dan mengambil masa yang lama untuk terbakar. Daun-daun kering pun tak boleh nak pakai sebagai umpan api sebabnya semua dah basah kena hujan. Walau bagaimanapun mereka tetap berjaya lah membuat api. So anda boleh tengok lah, stok ikan kami banyak. So sumber makanan tu memang tak perlu risau dalam ni. Selepas selesai menunaikan tanggungjawab masing-masing, nasi pun ngam-ngam dah masak dan kami pun beramai-ramai menjamu selera. Aktiviti pada malam ni ialah kami akan meneroka hutan dan melawat jerat yang dibuat tadi. Mana tahu kot-kot ada yang terkena jerat. So pada malam yang pertama ni, saya dan 3 rakan saya akan berjaga di base camp. Esok malam baru saya punya turn untuk ikut mereka meneroka hutan pula. So bila dah duduk dekat base camp ni, nak buat apa je lah kan. Apa yang boleh buat, baring je lah dan tidur. Di sini saya payung dekat anda beberapa gambar suasana hutan di waktu malam. Saya juga ada rakam video, tapi tak berapa terang lah sebabnya saya pakai lampu kepala yang biasa punya. Time ni tak kenal lagi shopping dekat Shopee, so tak boleh nak usah torchlight yang padu sikit. So torchlight ni je lah yang saya pakai. Anda boleh tengoklah video yang saya rakam sedikit tu. Lihatlah gelap malam dan suasana bunyi di dalam hutan. Okey, begitulah suasananya. Video memang tak berapa terang sebabnya lighting pun harapkan lampu kepala tu saja. Okey, kali ni anda kena fokus mula. Tadi petang gangguan pada bot, kali ni pula gangguan kepada saya. Ketika saya tengah duduk di base camp, saya baring dan tidur-tidur ayam. Time ni Abang Jai tengah sakan duk berselfie time saya tengah baring. Ketika saya lelapkan mata menikmati suasana hutan, saya terdengar bunyi muzik tradisional yang datang dari arah sungai. Saya tanya kepada Abang Jai, ada dengar bunyi muzik tradisional tak? Dia kata tak dengar apa pun, bunyi cengkerik ada lah. Lepas tu saya minta kamera daripada dia dan secara automatiknya saya tangkap gambar di sebelah kiri saya. Sebab saya rasa panas di sebelah bahu kiri saya, sedangkan bahu kanan saya tidak berasa apa pun. Tiba-tiba bila tengok balik gambar yang ditangkap tu, muncullah satu asap ataupun kelibat di dalam kamera. Sedangkan pada masa itu tiada asap langsung di sebelah saya. Time ni vape pun tak wujud lagi dan saya bukan perokok, bukan asap rokok. Anda perhati gambar ni betul-betul. Tadi macam asap, kemudiannya asap tu menjadi cahaya kekuningan, seakan kehadirannya betul-betul depan kamera. Saya ulang sekali lagi gambar ni. Gambar ni diambil menggunakan sport mode, di mana shutter kamera itu akan tangkap gambar banyak-banyak dan berterusan. Tengoklah, daripada asap dan tiba-tiba jadi kekuningan. Sedangkan time tu kami tak nampak apa-apa asap langsung di depan mata kami. Bila tengok kamera, tahu-tahu ada something yang terekam. Selepas melihat gambar tu, Abang Jai pun ambil keputusan untuk tak nak pegang kamera. Dia terus tidur. Saya pun buat tak indah dengan gangguan tersebut dan saya pun turut tidur. So pagi menjelma. Anda mesti tertanya, apa jadi dekat geng yang meneroka hutan tu kan? Okey, kali ni fokus lagi. Mereka pada asalnya hendak balik ke base camp pada lewat pagi, tetapi tak sampai sejam meneroka hutan, mereka terus balik base camp dengan reaksi muka yang tidak menyenangkan. Saya tanyalah mereka, macam mana? Okey lah? Dan salah seorang daripada mereka berkata,
Kita tenang dulu. Esok pagi baru kami cerita. So cerita dia macam ni. Bila munculnya pagi tu, kami berkumpul ramai-ramai dan mereka bercerita balik kepada kami yang duduk di base camp apa yang jadi ketika mereka meneroka dalam hutan. Saya ulang balik macam mana yang mereka ceritakan kepada saya. Waktu mereka meneroka hutan, si jaga tu tiba-tiba berperwatakan lain macam. Tengah mereka meneroka hutan, tiba-tiba dia meracau. Saya ulang balik apa yang dia cakap. Jangan harap kamu semua boleh keluar daripada sini. Tinggallah dengan aku. Itu yang dia cakap. Bila tengok dia ni pelik sangat, ada seorang rakan saya ni, dia boleh merawat. So apabila dia cuba merawat si jaga memberontak dan bertindak lagi agresif. So nasib baik ramai orang dekat situ. So ramai-ramai pegang jaga, dan rakan saya cuba merawat, dan Alhamdulillah selepas itu dia okey. Sebab itulah mereka cancel plan untuk meneroka hutan dan balik ke base camp balik. Bila balik ke base camp, bangun pagi tu, kami cari jaga tak jumpa. Dia ada dekat dalam hutan sedikit, masuk ke dalam sikit daripada base camp tu. Dia duduk bercangkung tengok ke arah hutan tu. Bercangkung tak cakap apa-apa. Bila sentuh dia menangis. Dia menangis macam ni lah. Tak mampu bercakap apa-apa dan tak bercakap apa pun time tu. Dia hanya meracau macam tu. So kami pun ambil keputusan untuk kemas barang dengan dalam keadaan kalut. Kemas barang, keluar daripada situ secepat mungkin. Sebabnya mungkin apa yang rakan-rakan saya cakap dan apa yang saya rasa, mungkin sebab dia potong pokok tu dan mulut dia lancang. Mungkin. So bila nak ajak balik, dia cakap dia tak nak balik. Dia nak duduk situ juga. Dia tak nak balik dan dia akan pastikan semua orang tak boleh balik. Tak cuak bila dengar macam tu. So macam mana pun kami tarik dia balik juga. Memang dia memberontak, tapi terpaksa jugalah guna kekerasan untuk tarik dia masuk dalam bot. So kami dah packing barang apa semua, dah balik. Kami bergerak keluar daripada kawasan situ. Dan sepanjang dia dalam bot, dia senyap saja. Dia senyap saja. Sebelum ni dia tekong bot. Dia yang kena uruskan bot, dia yang kena kendalikan bot tu, tapi dia senyap macam orang bodoh tak tahu apa-apa. So nasib baik kawan saya boleh mengendalikan bot tu. Dia take over tempat si jaga. Dan nak jadi cerita, sampai je kawasan dia potong dan tebang pokok tu, tiba-tiba bot dia terbalik. Bot dia satu saja yang terbalik. Bot yang lain Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Dan chainsaw yang dia guna untuk tebang pokok itu jatuh ke dalam sungai. Sungai itu tak dalam mana pun. Kalau kata ketinggian saya 1.80 meter ni, berdiri dalam tu, masih di paras ni lagi lah. So tak dalam mana. Anda bayangkan, chainsaw jatuh ke dalam sungai. Dia menjerit, ambil balik, cari balik. Dia menjerit. Dia tak turun dalam sungai, tapi dia menjerit tu, suruh orang cari. Hampir semua orang menyelam cari balik chainsaw, tetapi tak jumpa. Anda bayangkan chainsaw yang sebesar dan seberat itu jatuh ke dalam sungai. Susah dia nak berganjak pergi mana-mana, tapi hampir semua orang menyelam, tak jumpa. So time tu memang agak tegang sikit situasi. Dia berkeras untuk nak juga benda tu, nak juga chainsaw tu. Sampailah ada seorang rakan saya bersuara, lah ni keluar, hang nak chainsaw, nanti aku keluar daripada sini, aku belikan hang 10 chainsaw pun tak apa. Sekarang ni aku nak keluar, mampu happy lah hang punya chainsaw tu. Dia menangis balik macam yang dalam hutan tadi. Dia meracau dan menangis. So kami dah tak mau ambil pot dah pasal chainsaw. Kami teruskan pergerakan keluar dari situ. Setibanya kami sampai di JT, terus dia jadi lost, jadi bodoh.
jadi hilang arah. Lepas tu dia meracau. Dan kami pun selepas tu kami pulang ke destinasi masing-masing. Kami serahkan dia kepada kawan dia. Kawan dia orang kampung situ juga untuk bawa pergi berubat. Last saya kontak dengan orang kampus kita tu, tanya dia punya perkabaran. Last saya kontak tahun 2017 ataupun 2018. Mereka kata dia dah tak betul. Itulah tuan-tuan, walaupun kita dah lama duduk situ, itu kawasan kita, masuk tempat yang bukan tempat kita, janganlah kita sesekali bercakap ataupun sembang besar. Ingatlah, kita semua hanya tetamu. Pergi mana-mana kita hanya tetamu sahaja. Bukan kita yang kuasai dan punyai bumi ini. Kita hanya tetamu. Jadi itu sajalah perkongsian saya. Ambillah iktibar atas apa yang berlaku ni. Terima kasih atas menonton video ini dan sokong saya dengan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.